Akbar, azan pun lupa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia tak mampu nak melakukan azan, terdiam dia, menangis dia nak sebut Muhammad tu sebab terlalu rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan dia ambil keputusan berpindah dari Madinah ke Damsyik. Jauh Damsyik Madinah beribu-ribu batu. Saat lama dia tinggal Damsyik, satu malam dia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur dia. Nabi tegur dia dalam mimpi tu. Adakah engkau membenci aku wahai Bilal? Bilal diam dalam mimpi tu. Tersedar dia, menangis dia sebab dengan soalan Nabi tu. Terus pagi tu juga bertolak ke Madinah. Bertolak pergi ke Madinah. Terus sampai Madinah, terus ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas selesai ziarah maqam Nabi, Bilal pun ditemui oleh cucu Nabi, iaitu Sayyidina Hasan dan Husain, dan mereka meminta Bilal agar melaungkan azan. Mula Bilal tak nak, tapi sedangkan yang minta tu cucu Nabi, tak sanggup rasa kebatak, maka dia terima lah. Maka tengah hari itu pun solat asar kau tengah hari terlupa kan, tak ingat, dia laungkan azan. Apabila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak mampu nak melaungkan azan. Nak melaungkan, nak menyebut perkataan tersebut. Kenapa? Rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ketika mana kewafatan Bilal, anak dia tanya, tak rindu ke? Tak takut ke mati ni? Aku tak takut mati. Sebab aku suka, sebab lepas aku wafat, lepas aku meninggal, aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih aku. Itu kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang Nabi dongak tuan Bilal ni, ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi terdengar tapak kaki Bilal di syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum mati kan? Belum masuk syurga ni, masih lagi ada ke dunia, ada di bumi Madinah, tapi tapak kaki sudah terdengar di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu Bilal bin Rabah. Dia bukan macam kita tuan, kulit putih, kulit pelansat. Bilal kulit hitam logam. Kok tuan lah, aku nampak dia confirm tak nak jadi menantu. Malu tuan. Itu logam orang negro. Orang negro. Itu lagi Bilal. Habsyah, Bilal Habasyi, Bilal orang Habsyah. Bilal. Itu Bilal, orang yang sangat merindui kepada Allah dan Rasul. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairat dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada'i was sabru 'ala bala wa du'a'u indar raha. Tiga macam siapa yang mendapatkannya, maka ia telah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, redha pada qada dan takdir, mana qada dan qadar Allah yang ditimpakan ke atas orang tersebut. Apa saja yang berlaku ke dia, dia tolak, dia terima, tanpa ada dia mempertikaikan akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar atas bala ujian. Sabar. Sakit dada katakan, mata tinggal sebelah ko, jantung sakit ko, kono darah tinggi, kono kuncing manis, macam-macam lah. Kan? Sabar. Tak mengut.
kita tak mempertikaikan apa yang Allah berikan kepada kita tersebut. Kita yakin bahawa segala apa yang terjadi kepada kita, penyakit-penyakit yang ada kita, itu sebagai penebus dosa kita. Dosa kita banyak tuan. Dosa kita ni banyak. Setiap masa kadang-kadang buat dosa. Buka handphone buat dosa, tengok TV buat dosa, berbuat buat dosa. Macam-macam. Tongah baik-baik pun kadang-kadang baik dosa, kan? Itu masalah itu. Jadi kita kena sentiasa beristighfar dan sakit juga sebagai penebus dosa-dosa kita. Dan berdoa di waktu senang. Maksudnya apa? Ingat kepada Allah ketika di waktu senang, bukan susah ya. Waktu susah ya kita ingat Allah, tapi waktu senang pun kita mengingati, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Las Ar-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustalqin faqala man ay shay'in tashtaki qala khamsun ju' fabaka ar-rajulu thumma zahaba ya'malu fastaqa li rajulin dila'a kulli dalwin bitamratin thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in min at-tamr faqala ma araka fa'alta hadha illa wa anta tuhibbuni qala i wallahi inni la hubbika qala in kunta sadiqan fa'iddal lil bala'i jilbaban wallahi lil bala'u asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli min a'lal jabali ilal madid. Maksud, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbaring. Maka ia bertanya, sakit apakah ya Rasulullah? Maksudnya, apakah yang engkau rasakan? Jawab Nabi SAW, al-khamsu, lapar. Nabi berbagi, tuan-tuan, lapar. Ditanya apa kono, ya Allah? Lapar. Lebut, lapar. Maka menangislah orang itu. Lalu keluar untuk bekerja, membantu orang yang menimba air dengan upah kurma. Bila Nabi lapar, sedih nangis kalau Nabi boleh lapar, Nabi ni kan, maka dia pun keluar daripada masjid pergi kerja cari upah. Kerja angkat air orang, upah dia buah kurma. Kemudian ia kembali kepada tempat Nabi SAW untuk memberi kurma itu. Maka Nabi SAW bersabda, saya rasa engkau tidak berbuat ini melainkan kerana engkau cinta kepadaku. Yang orang itu benar demi Allah saya cintakan kepadamu. Sabda Nabi SAW, jika engkau benar-benar cinta kepadaku, maka siapkan untuk menghadapi ujian bala itu baju yang tebal, sebab bala lebih cepat datangnya kepada orang yang cinta kepadaku lebih daripada datangnya air bah dari atas bukit ke dalam jurang. Maknanya apa? Bila kita mencintai Allah dan Rasul, maka Allah akan menimpakan kita dengan berbagai-bagai ujian untuk melihat akan kesabaran kita atas cinta kita itu kepada Allah. Kita ni kurang untuk dapat ujian. Nabi SAW tiap-tiap hari dapat ujian ketika Nabi berdakwah, sebab Nabi digelar sebagai ulul azmi.
Kan 5 orang Nabi yang digelar sebagai ulul azmi, itu Nabi yang sangat banyak menerima ujian, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi ni adalah Nabi yang paling banyak menerima ujian dan bala. Tanda apa? Bagi tanda Allah sayang kepada mereka. Tanda Allah sayang kita, Allah akan beri kepada kita berbagai-bagai ujian. Tetapi banyak orang dia salah anggap. Bila banyak ujian ke dia, banyak bala ke dia, dia mula mempersoalkan bala itu. Adakah Tuhan ni tak sayang ke dia? Macam-macam lah pula dia konon gitu lah ke? Dia akan persoalkan. Sedangkan dengan bala itulah cara Allah sayang kepada orang hamba tersebut. Bila kita ditimpa dengan suatu ujian, insya-Allah cuba kita sabar atas ujian tersebut. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yu'tihi Allah Ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa'lamu anna dhalika israj." Thumma qara'a qawla Allah azza wa jalla, "Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Surah An'am ayat 44. Maksudnya, jika engkau melihat seorang diberi oleh Allah semua hajatnya, padahal ia tetap berbuat maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, dan ketika mereka telah melupakan apa yang diajarkan oleh Allah, kami bukakan bagi mereka semua pintu kepentingannya, sehingga bila mereka telah gembira dan bangga dengan apa yang mereka dapat, kami ambil mereka secara mengejut. Tiba-tiba mereka ternganga, yakni putus harapan. Maksudnya, maksud hadis ni iaitu orang yang sentiasa dalam keadaan senang, hidup yang senang, tidak ditimpa dengan berbagai-bagai musibah. Tak ada sakit, tak ada miskin, tak ada apa-apa lah. Maka dia kena, orang macam ni dia kena berhati-hati. Takut apa? Takut Allah benci dengan dia. Bila Allah benci orang tu, dia akan bagi kesenangan kepada orang tu sebanyak-banyaknya. Jalan untuk buat maksiat seluas-luasnya. Itu disebut sebagai istidraj. Man, dia lupa Allah, dia tak ingat Allah, dia tak solat, dia tak puasa, dia tak buat segala benda Allah, tapi hidup yang senang, duit banyak. Bila duit banyak, maka dia mudah untuk buat perkara-perkara yang tidak baik, perkara maksiat, agar dia lebih jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila di akhirat besok, orang macam ni Allah tak lihat muka dia, nampak nama dia, Allah akan suruh malaikat tarik orang ini masuk ke dalam neraka Allah, sebab orang ini tidak mempunyai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditangisilah kalau kita tak sakit. Bukan tangisilah kita sakit kan? Tangisilah kalau kita tak diberi sakit oleh Allah, tak diberi domam oleh Allah, tak diberi kemiskinan oleh Allah, tak ada ujian lah, senang ya kita, tak ada rasa apa-apa. Takutilah, takut Allah tidak menghendaki kita. Bila kita sakit, bergembira lah.
bergembiralah dengan kesakitan yang kita hadapi tersebut. Kenapa? Allah sedang menguji kita. Bila Allah sedang menguji kita, tanya Allah sayang dengan kita. Allah nak melihat kesabaran kita. Allah nak menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali kan 3 hari kot dia tak romam, tuan-tuan, dia romam. 3 hari kalau Allah tak bagi dia romam, dia akan buat romam, dia romam. Dia akan rosah sebab tidak ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, betul. Nabi SAW telah ditanya, ayun nas asyaddul bala? Qala al-anbiya'u, thumma as-salihun, thumma amsalul fal amsal. Siapakah manusia? Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang sangat berat ujian balanya? Jawab Nabi SAW, al-anbiya'u. Al-anbiya'u iaitu para nabi. Orang yang paling banyak sekali menerima ujian adalah para nabi. Kalau ikutkan tuan, Nabi dan Rasul ni orang yang paling kanan dengan Allah, orang yang paling dokek dengan Allah. Tapi orang yang paling dokek itulah yang paling banyak, Nabi kata, sebagai orang yang menerima ujian. Kemudian orang-orang salihin, orang salihin, orang saleh pun banyak ditimpa ujian oleh Allah. Kemudian orang yang serupa dan yang di bawahnya. Mana? Yang di bawahnya. Mana? Itulah para nabi, para soleh dan orang-orang yang mengikut jejak para nabi dan orang soleh. Mereka itulah orang-orang yang banyak menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bersedih dengan apa yang Allah berikan ujian kepada kita. Sabar kita dengan ujian tersebut. InsyaAllah di sana ada kelebihan, ada pahala dengan sebab kesabaran kita tersebut. Mungkin Allah nak mengurangkan, menghilangkan dosa-dosa kita. Banyak kita lihatkan orang soleh kan, ketika mana mereka hendak diambang kematian, nazak ke, sebelum nazak ke, maka kadang ditimpa dengan kesakitan yang berpanjangan, kerana stroke, kau terbaring atas katil, tapi mereka, kalau mereka sabar dengan penyakit mereka tersebut, tak mohon, insya-Allah dosa mereka itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukanlah kita minta dah tua rusuk tak. Maklumah, kita cerita contoh orang-orang yang dulu orang soleh, kan contoh Ustaz apa yang duduk dalam Serembau tu, orang tua tu, Ustaz Asad. Ketika kita lihat, ketika sebelum kematiannya, apa jadi ke dia? Stroke kan, terbagi atas katil, tahu kan? 5 tahun lama, tapi sabar, insya-Allah ada kebaikan atas apa yang ia hadapi tersebut. Mungkin sebagai cara untuk menebus dosa-dosa yang dia pernah lakukan, dan bila dia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan yang bersih, suci, tidak ada lagi dosa yang dibawa. Itu maksudnya. Jadi kita jangan yang kita nak mempertikaikan, ni mungkin amalan dia apa, mungkin sebab amalan dia sakit ke tak, ini salah amalan ni. Mula kita tahulah, kita Malaysia ni banyak cakap kan, ini macam-macam, kita ta'alik sikit orang tu. Baik. Salasun min kunuzil birri kitmanus sadaqah wa kitmanil
wa kitmanul musibah. 3 macam termasuk dalam perbendaharaan taat. Mana apa? Maknanya taat punya harta galian, harta karun. Pertama, orang yang dapat menyembunyikan sedekah dia, sehingga tangan kiri tak tahu, tangan kanan melakukan kebaikan, iaitu bersedekah. Menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dia tak cerita ke orang penyakit dia, senyapnya. Orang pun tak tahu apa sakit dia. Tak cerita pun. Orang macam ni orang yang mendapat pembedaran taat. Dan yang ketiga, menyembunyikan bala musibah. Tak menceritakan akan bala musibah yang mereka hadapi tersebut. Itu tiga perkara yang termasuk dalam perbendaharaan taat. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah mencatat dari kitab seorang dari Hawariyin. Hawariyin ni iaitu pengikut Nabi Isa alaihi salam. Saya telah mencatat dari kitab seorang dari Hawariyin, jika ditimpa kepadamu bala, maka senangkan hatimu, sebab engkau telah di jalanan para nabi dan salih. Itu nasihat Hawariyin. Kalau kita sekarang tengah ditimpa dengan berbagai-bagai musibah atau bala oleh Allah, maka kita hendaklah tenang, bergembira, sebab kita sekarang sedang berada di dalam perjalanan ataupun jalan para nabi dan orang soleh. Dan jika engkau diberikan kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah dijalankan di jalanan yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan salihin. Kalau kita berada dalam kesenangan yang tidak yang kita sonang, kita sebab kita sonang dalam keadaan kita melakukan maksiat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu jalan orang-orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam Sa'labah, kan? Tahu tak tuan cerita Sa'labah? Sa'labah seorang sahabat Nabi, tetapi orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Sayang, dia seorang sahabat Nabi, orang yang sangat rapat dengan Nabi, sering solat berjamaah dan tualah, tapi hidup dalam kemiskinan. Miskinnya Sa'labah ni tuan, tak ada macam kita orang. Kalau dia pergi masjid sembahyang, rumah dia dekat rumah tu berkorban, tak pergi sembahyang, sebab tak ada baju nak dipakai ketika solat. Baju mereka berkongsi. Lepas solat, Sa'labah akan segera keluar dari masjid, pergi balik ke rumah nak bagi baju dia dekat rumah sebab nak sembahyang. Macam tu sekali dah susah hidup Sa'labah ni. Satu hari Sa'labah minta dengan Nabi agar Nabi doakan dia diberi dengan kekayaan. Nabi kata, cukuplah Sa'labah, redhalah, qanaah lah dengan apa yang ada kat kau ni. Ini alhamdulillah kau dapat solat jamaah ni, alhamdulillah, teruskan. Maka Nabi tak doa. Minta kali kedua, minta kaya dengan Nabi. Nabi cakap perkara yang sama juga.
Bila minta kali ketiga, dengan bersungguh dia minta, maka Nabi pun dengan rela hati mendoakan kekayaan kepada Sa'labah. Ini Sa'labah orang miskin, bukan miskin dah, fakir miskin, tak ada cukup duit. Maka Nabi pun beri kepada dia 2 ekor kambing, seekor jantan sepasang lah, jantan dengan betina. Maka bekerjalah Sa'labah ini membela kambing yang diberi oleh Nabi SAW. Lekor dia bolo kambing. Mula daripada 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5, sampai akhir sekali penuh di Madinah dengan kambing Sa'labah. Penuh. Sehingga dia on off solat berjemaah sebab sibuk bolo kambing. Sibuk otor bolo kambing. Sampai kadang-kadang tak solat berjemaah. Nampak? Bila kita dah seorang, mula kita lupa dengan Tuhan. Maka bila dah terlampau banyak kambing, maka orang nasihatkan agar dia bela kambing di luar kota Madinah. Maka dia pun beli 1 lombah yang tempat dia nak bela kambing. Yang akhir sekali lombah tu penuh dengan kambing-kambing kepunyaan Sa'labah. Sehingga akhir sekali kadang-kadang dia sampai terluput nak solat Jumaat sebab leka dengan kekayaan dia. Ni yang Nabi tak nak ni. Bila terlampau kaya sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa. Kemudian bila terlampau kaya dah wajib kambing dia keluarkan zakat. Ada zakat ternakan namanya, zakat ternakan. Maka Nabi arahkan ruang sahabat jumpa Sa'labah untuk minta zakat ternakan. Maka bila sampai di Sa'labah, mereka pun ceritalah sebab apa tujuan mereka datang. Tu Nabi minta ke Sa'labah agar Sa'labah keluarkan zakat ternakan terhadap binatang yang banyak, kambing yang banyak ni. Maka Sa'labah seperti enggan, tak nak bagi, engkar dengan arahan Nabi tersebut. Dia tak nak keluar. Benar keluar lah. Ini dan punya usaha dan bola ponek-ponek dan bola nak keluar lah zakat. Di komplain. Maka baliklah sahabat tolong kena hampa tanpa ada bawa zakat daripada Sa'labah tersebut. Maka Nabi telah cop Sa'labah tu dengan orang yang akan dilaknat oleh Allah. Barulah Sa'labah sedar. Bila sahabat kau ingat Sa'labah, Nabi dah laknat kau. Baik kau minta maaf dengan Nabi. Tergeh-gehlah Sa'labah pergi jumpa Nabi, minta maaf Nabi dan nak bagi zakat. Apa kata Nabi? Aku tak terima zakat daripada engkau wahai Sa'labah. Habis. Ini apa? Tak terima. Sudah. Bila Nabi dah wafat, Sa'labah cuba bayar kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah pun Bakar pun tak nak terima zakat Sa'labah. Bila Khalifah Abu Bakar wafat, naik Umar Khattab pun tolak, tak nak terima zakat Sa'labah. Bila Sayyidina Umar wafat, naik Sayyidina Osman pun tolak, tak nak terima zakat Sa'labah. Sampailah kepada Sayyidina Ali. Berani dia wafat lah, meninggal dah dalam hidup. Sayyidina Ali pun tak terima zakat Sa'labah. Ini tanda orang yang istirraj. Sa'labah itu maksud orang yang istirraj. Bila Nabi tolak, maka sahabat pun tak nak menerima zakat yang dikeluarkan oleh Sa'labah tersebut. Mula susah tuan. Kemudian Allah berikan kesenangan, kekayaan, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nak macam tu. Ramai contoh kat luar tu, bila dia beri kesenangan, lupa dengan Allah, sibuk dengan kotor dia, sibuk dengan saham dia, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan bisnes dia. Macam dia seorang yang bisnes,
Sampai tak sampai nak solat berjamaah. Solat ke rumah tapi tak solat ke masjid ke sampai. Sedangkan ketika mana dia susah, dia boleh melakukan perkara-perkara ketaatan tersebut. Itu tanda. Kita tak nak macam tu. Kita nak biar kita miskin ke kaya ke, tetap kita dapat melaksanakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Sa'labah yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bin Imran yang serupa ini, rasa agar sabar dengan ujian. Sebab Nabi Musa pun termasuk di kalangan Nabi Ulul Azmi, banyak menerima ujian. Fir'aun, kan Fir'aun manusia yang mengaku jadi Tuhan. Sebab Iblis pun terkejut, sebab Iblis pun tak mengaku dia jadi Tuhan. Iblis tak nak sebut dia Tuhan. Tapi manusia berani menyebut dia tu Tuhan. Itulah Fir'aun. Melawan Allah Subhanahu wa taala. Menerima Musa banyak menerima ujian dari Fir'aun. Salah satunya ketika mana dia masih kecil, tuan. Ketika mana dia berusia setahun. Fir'aun nak tengok betul tak budak ni yang akan menghancurkan kerajaannya. Sebab ada firasat budak daripada Bani Israel akan menghancurkan kerajaan. Sebab setahun kanak-kanak lelaki dibunuh, kemudian tidak dibunuh. Nabi Harun kena kepada yang tidak dibunuh. Nabi Musa kena dibunuh. Sebab mak Nabi Musa hanyutkan dia ke sungai, kan, sehingga sampailah Musa di dalam taman Fir'aun. Maka dibela oleh Asiyah, isteri Fir'aun. Ketika mana Fir'aun tengok budak tu, dia nak bunuh budak tu, tapi Asiyah menahan, tak benarkan suami yang bunuh Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika mana dia bersahut, Fir'aun telah test Nabi Musa alaihi salam. Hasil daripada nasihat Haman, kan. Haman kata, kalau Nabi Musa pilih Omeh, bermakna dia budak yang akan menghancurkan engkau, wahai Fir'aun. Tapi kalau dia pilih bara api, itu bukan budak. Ketika Nabi Musa diberi pilihan, ketika itu dia berusia setahun. Budak umur setahun dia nak apa, tuan? Dia nak benda yang cantik. Dia bukan nak benda yang menyakitkan. Macam kita kan, kita kau nampak api lagi dah, kan, nampak Omeh ambil lah, cantik. Maka ketika mana Musa hendak menuju ke batu permata tersebut nak ambil, Jibril telah mengarahkan jasad Musa ke arah api. Lalu Musa ambil api itu masuk dalam, bara api itu masuk dalam mulut dia. Dan dia menangislah, budak-budak kecil, kan. Benda-benda sakit masuk dalam badan dia. Kita mengaum kan, masuk api dalam mulut. Sebab itulah Nabi Musa dia tidak petah ataupun tidak dia tidak mahir berkata-kata. Sebab apa? Pelat. Sebab kena hasil daripada api tersebut. Dan yang menjadi jurucakap Nabi Musa adalah Nabi Harun alaihi salam. Sikit. Fatih al-Mahushili ketika ditimpa kelaparan dengan keluarganya, maka ia berdoa demikian, ya Tuhan, andaikan saya mengetahui dengan amal apakah saya mendapatkan cobaan ini, saya bertambah dari amal itu. Itu Fatih al-Mahushili ditimpa dengan musibah kelaparan dia dengan keluarga dia. Maka dia suka, maka dia berdoa, dia berdoa, ya Allah, kalaulah dengan musibah kelaparan ini yang boleh menyebabkan engkau mencuba aku lebih suka dengan musibah ini. Itu kata
Al-Fatih Fatih Al-Mahus Hiliem. Jadi kesimpulan tuan, maka kita adalah bersabar kalau kita ditimpa dengan berbagai bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kesabaran kita menghadapi bala tersebut akan menghapuskan, yang pertama, menghapuskan dosa-dosa kita, kedua, menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum, ya sami' du'al mazlum, la taj'al fi majlisina syaki wa la mahrum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.